Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh tengok tak live ni okey tak? Okey Arik? Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya pun nak buat live ni tak mau panjang-panjang, dan saya pun malas sebenarnya, nak kena relax, tenangkan diri. Tapi bila saya tengok suara saya okey jelas suara saya ni. Suara saya adakah jelas? Ya, selamat malam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang beri salam? Jadi hari ni kita nak buat sikit lah. Saya pun tak mau live panjang-panjang, saya nak terang sikit. Yang kita tengok tadi, saya ada post seorang individu. Nama dia apa, saya tak ingat lah. Apa Bano tu? Apa? Aiman Bano apa? Aiman Bano. Aiman Bano. Yang mana dia buat satu buku tentang Illuminati ni, Freemason Illuminati ni. Dan di situ dia bagi tahu, saya nak tengok balik. Dan dia beritahu sebenarnya benda apa, Dajjal, Illuminati ni semua mengarut kan. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak baca buku dia, tapi saya dapat daripada yang sikit macam tu lah kan. Pertama sekali tuan-tuan, hari ni kita tengok hari zaman, akhir zaman ni, dakwah untuk kita mengikut Dajjal ni cukup dahsyat. Dan ramai juga yang tanya saya, apa tu Wahabi lah, apa lah semua. Okey, tak apa, saya akan terang pelan-pelan. Aiman Bano, ya betul. Saya bukan nak hantam dia ke apa tak, tapi dalam buku tu saya nak kena jawab lah. Ada benda-benda yang saya rasa tak sepatutnya buat macam tu. Dan yang ni akan mengelirukan orang awam. Orang macam kita lah. Orang biasa ni akan mengelirukan kita. Dan hari ni kita tengok ulama-ulama dahulu, dia ada satu ilmu nama dia tuan-tuan. Ilmu dia tu nama dia eskatologi. Ilmu eskatologi ni adalah satu ilmu yang mengkaji tentang gerakan-gerakan bawah tanah, gerakan-gerakan Freemason. Seperti mana ulama yang kita ada dulu, ulama Syekh Imran Hussein, yang telah mengkaji sedalam-dalam mungkin tentang kelicikan mereka ni untuk menyesatkan umat. Bukan setakat umat Islam sahaja. Mereka ni adalah satu gerakan Freemason, Illuminati, apa ni, Rothschild lah, apa macam-macam ni semua ni tuan-tuan. Mereka adalah satu gerakan yang mana yang dipanggil itu New World Order. NWO, New World Order ni tuan-tuan. Jadi yang mana mereka sangat tunggu-tunggu dan mereka sangat nanti-nantikan. Jadi dalam buku yang saudara kita ni, Aiman Bano ni, dia tulis tak perlu takut, tak perlu kita takut tentang New World Order ni, yang mana umat Islam pun sendiri menunggu satu pemerintahan iaitu pemerintahan dari Nabi Isa alaihissalam. Ya benar. Tetapi siapa yang mengeluarkan New World Order ni? Saya nak tanya kepada ni lah. New World Order ni dikeluarkan oleh orang-orang Freemason, orang-orang Illuminati. Yang mana syekh-syekh, ulama-ulama kita dulu dah bagi tahu mereka ni bahaya. Mereka ni licik. Mereka ni dah gunakan bermacam-macam bagai untuk tarik umat Islam sedikit untuk masuk mereka, untuk bagi faham. Dan hari ni kita tengok dah terbukti apabila satu buku macam ni keluar yang cukup bahaya bagi saya. Yang boleh membuat bagi orang kata, tak bahaya sebenarnya Illuminati dan Freemason ni tak bahaya. Ini cukup paling kita kena jaga-jaga lah tuan-tuan, sebab ini akhir zaman tuan-tuan kan. Ya, dia memfitnah Ustaz Auni. Ustaz Auni ni ustaz yang bukan orang biasa macam saya ni. Bolehlah kata saya ni ustaz longkang. Saya boleh beritahu diri saya ni sebagai seorang ustaz longkang, dan saya pun tak sebut nama saya ustaz. Saya sebut nama saya Tok Singa. Sebab saya tak suka dengan title nama ustaz ni. Sebab apa? Saya takut saya tak mana. Jadi macam dia membuat satu kenyataan tentang Ustaz Auni, ini semua satu benda yang cukup bahaya tuan-tuan. Saya beritahu benda cukup bahaya. Sebab tu saya kata Wahabi tuan-tuan. Orang tanya saya, Wahabi ni apa Wahabi? Wahabi ni, kau tengok dia Arab Saudi lah.
Wahabi ni dia bukan dia pergi penyembah bahala, dia bukan dia macam kita tuan-tuan. Tetapi fikrah mereka, fikrah mereka, pembawaan mereka Islam ni macam mana? Kerana Wahabi inilah tuan-tuan yang wujudnya ISIS, Daesh, pengganas-pengganas ni semua wujud daripada fahaman-fahaman Wahabi ni lah. Wahabi ni satu fahaman yang mana bukan mereka kata mereka ikut sunnah wal jamaah. Mereka ni ikut sunnah Nabi dan sahabat. Dalam masa yang sama, mereka menolak banyak pandangan-pandangan ulama yang lain. Ini Wahabi. Mereka tidak boleh berlapang dada. Mereka merasakan mereka saja betul. Mereka rasa, lain-lain pandangan ni semua tak betul. Hadis yang ni semua, hadis do'if. Yang hadis yang sahih saja kita guna. Kan? Ya, memang benar. Kita akui kita kena gunakan hadis yang sahih. Tetapi ada juga dalam ilmu hadis, saya tak pandai ilmu hadis, yang mana kita tahu, yang saya tahu bodoh-bodoh ni tuan-tuan, kemungkinan satu ulama ni dia menghasankan hadis yang dhaif tu. Dan ada ulama pula yang mengatakan hadis ni tak boleh pakai dhaif. Tetapi ada ulama yang mengatakan hadis ni hasan. Jadi tak timbul satu isu tuan-tuan. Cuma yang kita takut adalah hadis-hadis palsu. Itu boleh, tapi mereka ni membawa satu agenda fikrah yang mana yang Nabi tak buat, kita tak payah buat. Yang tu, yang ulama-ulama yang buat ni semua tak boleh bid'ah. Mereka ni adalah golongan-golongan yang suka membid'ahkan orang. Jadi tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok apa yang terjadi di Arab Saudi hari ni. Dan hari ni di Malaysia dah masuk buku-buku macam ni. Saya tak mau terang macam mana. Di Arab Saudi hari ni ada pub, ada disko halal, yang mana disko itu tidak menyajikan minuman bir, tetapi perempuan dah ada dengan muzik-muzik. Di mana ulama-ulama Arab Saudi yang mereka mempertahankan Al-Quran dan hadis konon-kononnya, mereka kata mereka adalah salafi. Tidak tuan-tuan. Hari ini inilah tipu daya. Dan kita tengok 2-3 hari lepas bahawasanya Israel dan Arab Saudi akan bersatu, akan berbincang, akan membuat rundingan. Tuan-tuan, kita tak ada rundingan dengan ni puak-puak Yahudi ni tuan-tuan. Minta maaf cakap tuan-tuan. Zionis, bukan Yahudi ni ada dua tuan-tuan. Satu Yahudi, satu Zionis. Kita tidak ada rundingan dengan Zionis ni tuan-tuan. Mereka ni satu benda, mereka dah bunuh berapa banyak umat Islam tuan-tuan. Dan saya nak terang bagi ringkas, saya tak mau nak buka kopek panjang-panjang semua, saya tak mau tuan. Sebab tu saya kata hari ni semakin hari cukup bahaya. Dan saya agak terkejut dengan satu buku tu yang mengatakan New World Order ni adalah umat Islam pun tunggu. Yang mana pemerintahan sebenarnya New World Order ialah satu idea yang baik dan bernas yang diusulkan oleh Woodrow Wilson selepas Perang Dunia Pertama. Nampak? Ini satu benda pemikiran daripada orang kafir. Yang mana orang kafir ni yang mana yang menolak setiap agama ni. Oleh itu kita bernilai bahawasanya New World Order yang asal bukanlah konspirasi jahat seperti yang diimani oleh penganut agama, teori dan konspirasi. Nampak? Dia memang tuduhan agak berat tuan-tuan. Memang akan ada one world government, satu dunia yang diakui oleh Nabi SAW. Dalam hadis, saya nak tanya hang kupas hadis ni, hang ambil tarjih dari siapa? Hang ambil hadis ni, hang kupas macam ni. Hadis ni betul, memang kena dengan New World. Hang ambil dari siapa? Saya nak tanya sikit pada penulis buku ni. Sedangkan kita nak bawa hadis tu, kita kena tahu makna dia siapa. Siapa yang mentarjihkan, ulama mana yang cerita. Mereka ni, tu saya kata puak-puak Wahabi ni. Mereka ambil Al-Quran hadis, mereka bubuh atas pendapat mereka. Mereka gunakan sewenang-wenangnya. Tidak ada lagi adab. Tidak ada lagi adab dalam berilmu. Yang mana kita nak tahu tafsir tu. Ulama-ulama bagi tafsir apa. Macam ni lah tuan-tuan. Saya pakai cat kapal ni, cat kepiuh ni, pakai cat kapal, capai. Yang ni pun jadi masalah, satu isu bagi mereka. Mereka kata, bubuh capal ni seolah-olah kita mengagungkan capal sampai boleh menjadi seperti mana Kristian agama. Mereka ni ada satu fahaman yang merosakkan Islam dalam itu sendiri tuan-tuan. Saya beritahu tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan, ini akhir zaman tuan-tuan. Tak guna kita nak pergi berdebat dengan mereka ni semua, tak guna tuan-tuan. Kita akan jadi bodoh. Sebab apa? Mereka nampak intellectual, mereka nampak lebih bijak. Sebab apa tuan-tuan? Ini dah Nabi dah beritahu akhir zaman bahawasanya setiap
So, dan Nabi SAW beritahu, kamu semua akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk lubang bewok, kita pun akan masuk dalam lubang bewok. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Dan mereka ini terjadi. New World Order ni siapa yang buat? Ulama ke buat? Saya nak tanya. Ulama ke buat New World Order ni? Yang mana kita hari ni kita kena akui pula. Bahawasanya New World Order ni betul, tak payah takut. Ini tuan-tuan, saya kata ni bahaya tuan-tuan. Fahaman Wahabi ni cukup bahaya. Saya beritahu. Dia bukan bahaya, dia boleh memperok perandakan tuan-tuan. Hari ni kita tengok macam-macam perdebatan antara agama sama agama. Saya bukan nak condemn benda-benda tuan-tuan. Sebenarnya zaman Nabi sendiri tak ada benda macam ni. Kalau kita nak tahu. Nabi tak biasa ajak orang ni berdebat tentang agama dia. Nabi tak biasa ajak orang nak bagi berdebat dah. Nabi bawa akhlak. Dengan akhlak lah orang bukan Islam akan masuk Islam dengan akhlak, bukan dengan perdebatan, bukan dengan menghentam agama lain. Dan ini Wahabi bawa. Saya tak mau kadang-kadang betul benda ni satu benda dakwah, kita boleh tengok dalam konteks lain tu kita boleh terima, tetapi benda ni ada dalam konteks lain pula kita nampak dia boleh memecah belahkan kehidupan harmoni ni tuan-tuan. Kita sebagai duduk negara masyarakat majmuk yang mana kita menghormati dan lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kita. Dan ada hadis yang sahih yang mana Sayyidina Umar pegang, tak silap saya, kitab Zabur ke kitab apa yang Nabi kita larang, Nabi jangan baca. Sebab apa Nabi kita baca? Tumpu kepada Quran kita. Sebab apa? Nabi dah tahu dah. Dan saya harap tuan-tuan semua jangan termakanlah dengan konspirasi yang mereka hentam Ustaz Auni. Sebenarnya mereka hari ni nak mengiyakan umat Islam bahawasanya jangan takut dengan Illuminati, jangan takut dengan Freemason. Ini yang mereka cuba bawakan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, memang geng Wahabi ni cukup banyak di Malaysia ni tuan-tuan. Sebab apa? Mereka mudah. Mereka mudah mengamalkan agama. Nabi tak buat, saya buat. Tak payah, ulama buat semua tak betul. Tak payah risau tuan-tuan. Akhir zaman tuan-tuan. Dan akhir zaman yang mana Nabi berkata golongan sedikit, Hubra ni, golongan yang bawa pegang betul dengan panji-panji dia. Golongan yang pegang betul dengan agama dia. Kita pegang Islam Sunnah wal Jamaah tuan-tuan. Nak sebut pun lupa lah. Kita pegang dengan aliran Sunnah wal Jamaah yang mana kita menghimpunkan segala mana-mana pendapat ulama, kita boleh berlapang dada, tidak ada masalah untuk bagi kita tuan-tuan. Pandangan Imam Syafi'i kita boleh terima, pandangan Imam Ahmad kita boleh terima, pandangan Imam Hanbali kita boleh terima, tidak jadi masalah. Tapi golongan Wahabi ni golongan yang cukup bahaya, yang nak mengatakan bahawa mereka sahaja betul dan yang lain-lain ni tak betul. Macam tu cara mereka. Walaupun tak nampak kasar macam tu, tetapi inilah penerimaan kepada orang-orang bawah yang mengata yang tu tak boleh. Ini hadis lemah. Imam Syafi'i pakai hadis lemah. Kita hari ni yang mangkuk hayun ni, yang bodoh kedekak ni, saya beritahu, kita persoalkan pula Imam Syafi'i punya dahsyat fahaman mereka ni tuan-tuan. Kita ni mempersoalkan pula. Yang ni Imam Syafi'i beritahu ni, tapi hadis dia soal lemah. Kita pula hari ni, yang akhir zaman penuh dengan tipu daya fitnah dajjal ni, nak beritahu kata Imam Syafi'i ambil hadis ni tak apa nak tepat. Inilah yang ada tuan-tuan. Hati-hatilah saya beritahu tuan. Saya pun tak mau nak live panjang-panjang. InsyaAllah saya akan bawa kawan-kawan saya yang lain. Nanti insyaAllah kita akan plan esok ataupun lusa. Saya akan bawa 2-3 orang individu yang mana mereka mengkaji tentang Freemason ni, Illuminati, dan mereka akan terang lebih jelas lagi. Saya pun kena buat study dulu sebab lama tak bercakap benda-benda macam ni. Saya lupa. Jadi kita kena study dulu benda-benda macam ni. Bahaya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan terpengaruh lah dengan mereka ni semua tuan-tuan. Kita tak ada masalah tuan-tuan. Dengan golongan mereka kita tak ada masalah. Mereka nak kata yang tu tak dhaif ke, mereka nak kata yang ni bid'ah ke, terpulang pada mereka. Itu tak ada masalah. Itu pandangan. Lama pun khilaf. Tapi mereka menjadikan satu benda ni, tak ikut tak boleh, bid'ah. Orang seolah-olah orang lain tu buat nak menampar neraka. Isu capal ni pun jadi satu isu yang besar untuk golongan mereka ni.
Mereka ni bukan atasan yang cakap ni, tetapi atasan menyampaikan, yang di bawah ni akan mengatakan bahawa orang-orang yang mengagungkan capal Nabi SAW ni satu hari menjadi sebahagian seperti mana agama Kristian yang yang mengagungkan palang Kristian. Adakah sama, tuan-tuan? Allahu akbar, na'udzubillah minaz zalik. Cukup jahat pemikiran mereka ni, tuan-tuan. Cukup jahat, tuan-tuan. Cukup jahat. Pemikiran mereka ni cukup jahat. Biar apilah kita nak agungkan selipar Nabi ke, kita nak agungkan baju Nabi ke, kita nak agungkan apa pun, awak apa masalah apa? Yang hampa pakai kek, apa jadah pakai baju kot yang bukan daripada sunnah Nabi SAW, yang mana yang kafir yang buat tu, hampa tak ada masalah pula. Dan golongan mereka ni, tuan-tuan, bercakap saja tentang hadis, bercakap tentang hadis-hadis sahih, bercakap saja tentang sunnah, tapi mereka sendiri tidak ikut sunnah. Boleh tengok mereka ni, geng Wahabi ni, janggut pun tak ikut sunnah betul, tuan-tuan. Janggut pun trim kelok. Nabi SAW tak suruh macam tu. Nabi suruh bagi kemas, tapi kena panjangkan janggut. Tapi dalam tu, ini khilaf. Tang mereka semua boleh. Mereka bercakap tentang apa? Isbal, pakaian yang labuh. Tapi mereka juga pakaian yang labuh. Itu saya kata golongan Wahabi ni golongan yang bahaya. Dia ada dua golongan, tuan. Golongan Salafi satu lagi. Salafi ni memang mereka ni ikut betul. Nabi buat macam ni, mereka ikut. Nabi tak buat. Kita tak ada masalah dengan mereka. Itu tak ada masalah dengan mereka. Yang kita masalah ni golongan Wahabi ni. Tak sama Wahabi dengan Salafi, tak sama. Saya tak ada masalah. Saya pun dengar ustaz-ustaz Salafi dia punya pandangan. Kita rasa benar tu relevan, kita ambil, kita boleh dengar, tak ada masalah. Kita tak jadi isu. Tapi mereka buat satu isu. Seperti mana dulu, tuan-tuan fikir balik, no? Dulu kita sembahyang tarawih, tuan-tuan, berapa? 21 rakaat. Lah ada yang buat 8 rakaat. Tak menjadi satu isu. Tapi bila sampailah golongan-golongan Wahabi di Malaysia ni, menjadi satu isu. Satgi orang tu kata buat 8, Nabi buat 21 bid'ah pula. Ini benda kecil-kecil. Mereka akan buat kecil-kecil sampai besar-besar, tuan. Nah, hari ni yang besar, mereka dah boleh menghasilkan satu buku Dajjal Illuminati yang menceritakan bahawasanya New World Order ni tak perlu takut. Dan umat Islam pun tunggu yang itu saja. Tunggu kepala Dajjal yang minta maaf cakap lah. Ini yang diyakini oleh orang-orang Freemason bahawasanya Dajjal adalah pemimpin mereka. Adakah kita juga nak bersama mereka? Adakah kita juga nak mengiyakan apa yang mereka mengata? Allahu Rabbi. Puak-puak ni akan bawa satu benda ni, tuan-tuan. Sebab tu saya beritahu dalam ilmu perubatan Islam. Saya orang ilmu perubatan Islam dan tradisional. Golongan-golongan ustaz-ustaz Wahabi ni, tuan-tuan, tak boleh. Kita buat amalan, kita gunakan ilmu orang tua dulu, yang mana orang Melayu kita yang buat tak ada melanggar hukum syariat. Mereka kata, ini tak boleh, bid'ah. Ini bukan pada Nabi. Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan agama. Dan Nabi dihantar untuk seluruh alam. Tetapi di sini kita ada. Sebab tu, tuan-tuan, ilmu yang ada hari ni, ilmu tasawuf ke, ilmu tauhid ke, ilmu fiqh, zaman Nabi tak ada semua ni. Bila dia main ilmu-ilmu macam ni? Bila mana kita ni bukan Nabi, kita tak boleh pegang semua. Jadi ulama dia buatlah satu ilmu tauhid. Orang ni pakar dalam ilmu tauhid. Orang ni pakar dalam ilmu fiqh. Orang ni pakar dalam ilmu adam, akhlak, yang namakan tasawuf. Tetapi sampai kepada puak-puak mereka Wahabi, mereka kata ilmu tasawuf ni adalah lebih kotor daripada ayat acak. Siapa yang kata? Geng Wahabi. Ya, yang remeh-temeh pun mereka nak pertikaikan. Buat tahlil tak boleh, bid'ah. Kita buat tahlil, kita buat majlis zikir. Apa itu tahlil? Tahlil itu sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita buat zikir, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita berdoa, ya Allah Tuhanku, jika boleh pahala ni dihantar kepada si mayat ni, hantarlah. Kita niat bahawasanya apa yang kita baca, kita sedekahkan, hadiahkan kepada si mati ni. Nak sampai tak sampai bukan kerja kita. Sebab tu kalau mereka ni pandai sangat, tuan-tuan, Islam ni adalah satu agama yang mana di luar akal. Islam ni adalah satu agama yang mana di luar akal fikiran kita. Kalau Islam tu di dalam fikiran kita, bahawasanya Nabi naik Isra' Mi'raj, sampai hari ni kita akan kata tipu lah benda tu. Sebab apa? Tak masuk di akal. Perjalanan Nabi dari Mekah naik sampai ke atas lah, tuan-tuan. Perjalanan demi perjalanan hanya satu malam, yang mana tak akan masuk akal fikiran seorang manusia yang normal. Dan Al-Quran menceritakan banyak benda-benda yang tak termasuk akal.
Tetapi Alhamdulillah, hari ni saintis-saintis yang telah kaji, cukup kaji, baru jumpa yang mana Al-Quran beritahu. Sebab apa? Al-Quran ni relevan sampai akhir zaman. Bukan Al-Quran kita pakai 2020 ya tuan. 2000 berapa ratus juta tahun nanti pun dia akan relevan sampai sebelum kiamat. Tak semua kita boleh kupas Al-Quran hari ni. Kita tak boleh kupas Al-Quran hari ni bahawasanya kita dah kupas cukup. Tak. Sampai akhir zaman barulah selesai Al-Quran itu dikupas 100%. Selagi bukan sampai akhir zaman, tidak akan sempurna lagi. Kita nak cari kupasan-kupasan, kita nak tafsir semua segala-galanya. Kita nak kenaan semua ni. Kata Quran ni dah lengkap. Tak. Al-Quran relevan sampai ke akhir zaman nanti. Banyak benda yang kita takkan jumpa lagi dan anak cucu nenek moyang kita, cucu-cucu kita yang hadapan akan jumpa dalam Quran. Tolong. Saya minta ya mamu perlu. Kita minta tolong umat Islam hati-hati dengan penulisan-penulisan yang cukup bahaya ni. Saya nak jawab. Halo, Assalamualaikum Habib. Saya tengah buat live ni. Nak pasal Freemason pun ada seorang nama awak, Aiman Bano. Saya call boleh? Saya tengah live. Okey. Baik, Assalamualaikum. InsyaAllah esok saya akan ajak juga Syafiq ni. Tahu seorang yang biasa duk kaji tentang Freemason ni. Saya akan ajak dia juga. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan ajak dia dan ada lagi beberapa orang. Saya akan deal dengan mereka, kita akan bawa masuk. Cukup bahaya tuan-tuan. Saya bagi kita cukup bahaya. Ini akhir zaman tuan-tuan. Mereka dah sampai berani membawa satu buku Dajjal dan Dajjal Illuminati. Dajjal Illuminati. Tuan-tuan buka dalam YouTube, search Illuminati punya ritual macam mana. Buka. Saya tak suruh, saya tak cakap tipu. Saya bukan cakap mulut saja. Tuan-tuan search dalam Google Illuminati, ritual Illuminati. Buka tengok macam mana mereka menyembah setan-setan. Buka. Saya tak suruh, saya tak cakap saja tuan-tuan boleh buka. Inilah yang dibawa oleh Ustaz Auni. Saya cukup segan dengan Ustaz Auni ni, orang yang hebat ilmu dia. Yang Allah Ta'ala berikan, bukan Allah Ta'ala boleh beri pada semua tuan-tuan. Tidak. Allah Ta'ala beri satu-satu saja orang. Dan hari ini mereka mengkritik Ustaz Auni. Yang ni yang kita geram tuan. Ustaz Auni cerita tentang ilmu-ilmu Freemason supaya kita ni berhati-hati dengan fitnah-fitnah Dajjal ni. Kita sendiri Nabi dianjurkan lepas baca tahiyat baca Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi ajak orang tu. Jauh daripada fitnah dunia, jauh daripada fitnah harian, jauh daripada fitnah Dajjal. Kita kena baca lepas tahiyat tu akhir. Baca doa tu penghabisan. Sebelum Dajjal nak keluar, apa yang keluar dulu? Fitnah dia akan keluar dulu. Kalau hari ni kita kata Freemason, Illuminati, New World Order ni semua tak relevan. Ni semua satu benda yang seolah-olah mendiskriminasikan New World Order dan mengatakan jangan kita takut dengan New World Order. Jadi tak ada fitnah Dajjal lah. Jadi kita ikut saja pokok-pokok ni. Ikut sampai jatuh lubang bewok. Net Dajjal dia mengaku akulah Tuhan. Masa tu kita berimanlah dengan Dajjal semua. Ini yang akan berlaku. Ini yang akan berlaku tuan-tuan jika mana kita ni menolak apa yang diterangkan oleh Ustaz Auni ataupun Syekh Imran Hussein yang dulu yang terang macam-macam dan banyak cubaan-cubaan membunuh Syekh Imran Hussein ni. Sebab apa? Dia menerangkan tentang taktik-taktik ataupun orang panggil underground Illuminati Freemason punya perjalanan ni. Sampai dia sanggup dibunuh, sampai sanggup dia dapat ancaman-ancaman bunuh. Dia sama Ustaz ni yang mendapat ancaman-ancaman bunuh daripada luar. Sebab apa? Menerangkan benda yang hak, menerangkan apa yang berlaku sekarang. Kita bukan nak suruh tapsu. Esok Ustaz ni Syafiq dah masuk. Esok saya akan bawa Syafiq juga masuk dalam live. Dan saya akan nak suruh Syafiq study sekali. Saya akan call Syafiq study sikit dalam isu ni. Seorang hamba Allah ni yang bernama Aiman Bano. Aiman Bano yang buat buku ni, yang mengatakan New World Order ni adalah kita tak perlu takut. Jadi saya nak suruh Syafiq tolong buat sikit. Buat sikit, kaji selidik sikit. Jadi tuan-tuan, itu saja saya punya live. Hati-hati tuan-tuan. Dan saya beritahu tentang perubatan-perubatan tadi tuan-tuan. Mereka ni membuat satu perubatan mereka
yang kononnya mereka ikut Al-Quran dan Sunnah dan Hadis, dan mereka mempertikaikan cara kaedah-kaedah orang lain. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita tuan-tuan. No? Nak kata geng Wahabi ni tuan-tuan. Mereka pergi berubat sampai ke Bomoh boleh pergi tuan-tuan. Dah lah main jumpa saya. Saya kata hang bukan Wahabi. Sini tak boleh. Sini cara aku berubat ni syirik bid'ah. Saya kata dia apa? Jangan kata macam tu. Kami ni tengah susah tu. Tahu pula. Itulah jangan kata orang. Kan? Depa ni tuan-tuan cakap cukup hebat. Ilmu ni bid'ah, ilmu ni tak boleh, ilmu ni sesat. Lah depa kena ujian dengan Allah Taala sampai ke Bomoh depa pergi. Saya tak mau sebut nama lah, dia ustaz tuan. Ustaz Wahabi ni. Anak dia kena Allah Taala uji satu sakit, satu namanya sakit gila tuan. Anak perempuan dia. Dia pergi sampai ke Bomoh tuan. Lepas tu dia mai cari saya, dia malu nak mai kat saya tu. Tapi ingat asbab Allah Taala kata, asbab dia anak hang sembuh dengan tanganku. Sebab apa? Dulu hang fitnah aku macam-macam. Hang kata aku macam-macam. Dia mai tuan-tuan, dia malu. Saya kata saya minta maaf lah, saya tak boleh nak berubat lah. Sebab apa? Amalan perubatan saya ni semua bid'ah. Saya gunakan amalan-amalan orang Melayu dulu. Jadi saya takut benda ni bid'ah. Hakikat dia walaupun amalan Melayu orang dulu pun tak ada bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tak ada bercanggah dengan syariat Islam. Dia boleh kata apa? Tok jangan cakap macam tu tok, saya kena musuh. Tahu pun. Tapi hari tu pun cakap kemai. Saya cukup memang bukan kata marah tuan, tapi saya perlu terangkan kepada tuan-tuan. Saya pun tak ingin nak marah. Dan saya bagi tahu tuan sebab lepas ni saya akan tumpukan dengan rawatan saya tuan-tuan. Sebab saya tengok hari ke hari ni ustaz-ustaz yang mengatakan tentang rawatan ni hanya untuk kayakan diri sendiri tuan-tuan. Mereka bukan lebih pada nak menolong orang, tetapi mereka lebih kepada nak jual produk-produk mereka. Mereka nak tunjuk yang tu yang ni yang menghasilkan keuntungan pada mereka, yang hakikatnya orang tak sembuh. Itu sembuhan Allah Ta'ala tuan-tuan. Tapi saya tengok itu, kita tahulah, kita duduk dalam bidang perubatan, kita tahulah, kita tengoklah. Kita tak kata semua. Ada ustaz-ustaz yang baik, ustaz-ustaz yang berubat dengan elok. Tapi saya nampak ada yang masalah sikit. Itu saya beritahu. Jadi apa-apa tuan-tuan boleh komen, saya nak tengok. Tuan-tuan boleh tengoklah, banyak ustaz ni dah terang tentang Illuminati ni, Freemason ni. Jadi cukup bahaya tuan-tuan. Jangan benda ni kita anggap remeh tuan-tuan. Sebenarnya mereka sedang menipu kita. Mereka sedang menipu seluruh dunia ni tuan-tuan. Bukan sekadar setakat agama Islam saja. Dan mereka punya perjalanan, mereka punya perjuangan Illuminati Freemason ni adalah nak meratakan semua. Mereka nak meratakan semua agama. Dan mereka nak menghapuskan apa-apa agama yang ada di dalam dunia ni. Mereka nak satukan semua. Bahawasanya Dajjal adalah Tuhan mereka. Dajjal adalah Tuhan kita. Mereka nak buat macam tu. Sebab tu mereka masuk dalam Kristian, mereka masuk dalam Hindu, mereka masuk dalam ni. Dalam Islam sendiri ada. Sebab mereka nak bagi kacau bilau. Bila kacau bilau ni, masing-masing agama dah tak percaya dah. Yang ni dah tak percaya dah. Kita kena ikut yang baru. Kita kena move on. Dunia dah maju, kita tak boleh ikut. Jadi dia Islam pun mereka akan buat macam ni. Tak boleh dengar lah ustaz-ustaz dulu semua tu. Semua bukan ada ilmu. Kita dah hidup moden. Kita kena macam ni. Jadi sedikit demi sedikit kita akan terima. Betul juga noh. Yang tu semua ustaz dulu tak buat kajian. Mereka akan gunakan kajian demi kajian. Padahal kajian mereka tu kajian penipu. Kajian penipu tuan-tuan. Tengok ni semua ni. Mereka pakailah nama Leong Kanish lah, apalah semua ni tuan-tuan. Sebab apa? Mereka nak macam ni tuan-tuan. Kita skat bang lah jenis-jenis macam tu semua. Tak apa, kita skat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat nama macam tu. Jangan ingat orang bukan Islam tuan. Kadang-kadang nama Islam ni yang Wahabi punya kerja lah. Ada satu page mereka tuan-tuan. Lembu Nati apa benda haram jadah apa saya pun tak tahu. Minta maaf cakap. Mereka rajin troll orang. Mereka troll kat saya. Tak apa lah, saya troll lah. Saya tak kisah pun. Mereka troll orang tu. Mereka troll ulama tu. Mereka troll umat. Sebab apa? Mereka nak orang ikut mereka. Inilah cukup bahaya. Ya, Ustaz Wadi Anwar pun kena. Tak apa. Tuan-tuan, jangan kita jangan marah. Jangan kita rasa ni bukan Islam yang buat. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang buat ni. Tuan-tuan, bukan nama tu kalau kita marah dengan bangsa Cina ini, benar tak? Benda ni kadang-kadang orang Islam sendiri yang buat. Bubuh nama bukan Islam ni.
Ada ustaz yang berubat beribu. Ya, memang ada, memang ada. Tuan-tuan boleh follow lah mereka, tuan. Mula mereka memang macam tu, macam ni, nampak macam ni. Lalah beribu. Hampa habis duit. Saya tak mau kata pun, saya tengok, kita tengok, sebab tu saya ni duk kurang. Saya diamkan diri sikit, tuan-tuan. Saya tak mau nak buat, nak campur banyak-banyak hal, tuan-tuan. Saya pun penat lah campur. Sebab apa saya penat? Saya dah kena banyak lah, tuan-tuan. Dengan pihak polis saya nak kena berhadapan, dengan musuh ni banyak orang saya nak kena hadapi. Saya nak kena relax, tuan-tuan. Saya nak kena relax, nak kena tenang diri saya. Saya malas nak campur macam-macam kes lah. Saya nak tumpukan dengan rawatan saya, insya-Allah, no? Ada kes-kes yang bahaya, yang apa? Yang boleh merosakkan keimanan seorang Islam kita ni. Nampak ni yang duk sebut Yahanana ni semua ni semua geng Wahabi ni, Wahabi pekat, no? Depa ingat depa ni apa nak depa ambil hadis tu Nabi bagi depa terus ikut kan. Padahal ulama warisi baru depa sampai hadis tu kan. Ni semua geng-geng ni sah. Geng-geng apa Wahabi sesat semua ni. No. COVID ni antara satu dia, dan saya tak menafikan COVID ni 100% agenda yang ditipu dah. COVID ni memang virus, tapi ni di perancangan. Perancangan virus yang dirancang, yang lama dah dirancang. 2020 akan ada virus ni, mereka dah rancang. Memang benar, virus memang betul. Tuan-tuan boleh tengok ada siapa nama apa yang wartawan tu, saya tak ingat nama dia. Dia cerita balik tentang dia kena virus, macam dia rasa sesak nafas apa semua. Ya, benda tu betul, tapi benda ni dirancang supaya hari ni kita semua seluruh dunia tunduk dengan satu. Hari ni solat pun kena berasingan. Sebab apa? Tak boleh nak ikutlah cara Nabi Muhammad SAW. Ini perancangan mereka cukup licik, tuan-tuan. Dan mereka akan membuat pembaharuan dunia yang baru. Yang ni saya kata, tuan-tuan. Inilah yang Ustaz ni duk cerita. Yang ni lah Syekh Imran Hussein duk cerita. Yang duk cerita kat kita penat ni cerita. Sampai nama, kadang-kadang saya duk tengok Ustaz ni, dia sebut nama, saya pun pening. Nama macam-macam pelik-pelik ni. Tapi bila saya search betul. Oi, betul. Apa Ustaz ni cakap? Betul-betul otak dia macam komputer tu. Ustaz ni. Saya pun teringin nak jumpa dengan Ustaz ni. InsyaAllah. Kalau ada masa, saya pun rasa Ustaz ni duduk di Pulau Pinang. Kalau mengkokok lah Ustaz ni tengok ni, saya pun ingat dah dapat nombor dia. Saya nak akan ajak dia nak buat live sekali. Nak terang macam ni semua. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, hari ni mereka buat satu-satu benda, agenda ni, tuan-tuan, adalah untuk kita patuh dengan mereka. Kita patuh dengan mereka. WHO terang-terang dia punya logo lambang dia tu dengan satu tongkat dan ulang belik. Apa lambang tu, makna dia, tuan? Tongkat tu dunia di belakang dia, tuan. Tongkat tu tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa adalah tongkat yang melawan sihir. Melawan sihir apa? Sihir ulang. Tetapi tuan-tuan tengok dia punya agenda, dia bubuh ulang belik. Ulang belik. Belik tongkat tu maknanya apa? Tongkat tu pun tak power. Allah, sebut cerita benda beremam dalam rumah. Tongkat tu pun dah tak power sebenarnya. Dia nak tunjuk kata ulang tu. Ulang tu duduk hadapan. Ulang tu boleh keliling dah tongkat tu. Dan bila ulang tu keliling tongkat, belakang dunia akan ikut depa. Inilah agenda yang mereka cuba sampaikan. Yang mana kita tak nampak. Kalau tak ada orang-orang ustaz macam Ustaz ni, tak ada orang macam Syekh-Syekh semua yang mana, Syekh Imran, Syekh Hussein Imran ni, kita takkan tahu apa tu Freemason. Agenda mereka sulit. Macam mana kita jumpa hari ni, kita macam ni. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan boleh tengoklah YouTube, dalam Facebook ni, hari-hari orang nak cerita dah. Apa amalan orang macam ni, siapa yang buat macam ni, apa semua. Sebab apa mereka buat macam ni? Daripada elok bersalaman. Sedangkan kita Nabi ajak bersalaman. Bersalaman, berpelukan. Tetapi mereka jadikan satu virus yang mana kita tak boleh dah. Dan solat hari ni pun kita kena berjauh-jauhan. Sebab apa, tuan? Mereka dah buat satu benda yang mana dunia akan ikut undang-undang baru. Dunia akan ikut peraturan baru yang mereka ciptakan. Dan hari ni memang kita semua kena ikut. Kita dah power pun, tuan. Kalau hari ni kita pergi semayang duduk sekali, kita pergi duduk sekali semua macam ni, apa akan jadi? Kita kena tangkap. Kita akan didakwa. Kita akan didenda. Tuan-tuan nampak tak ni? Saya tak minat nak berdebat dengan orang, tuan. Saya tak minat nak berdebat dengan orang. Saya terangkan, tuan-tuan. Nak berdebat ni sama Islam, tuan. Buat apa nak berdebat ni banyak-banyak. Hang rasa fahaman hang betul, bawa lah. Nak berdebat main, nak menjatuhkan maruah orang, nak menjatuhkan ilmu orang, tak guna. Nak berdebat semua. Semua ni kita tak minat, tuan-tuan.
Bercakap saja. Jika hang bawa dalil-dalil, bawa yang betul. Kita pun terima tuan-tuan, apa-apa mereka bercakap tentang mereka dalil mereka yang sahih, kita pun boleh terima, tak ada masalah. Tapi mereka yang masalah. Jadi itu saya tuan-tuan. Jadi insya-Allah Syafiq esok esok saya harap Syafiq Abang Syami ya. Waalaikumsalam, baik-baik sihat. Nanti saya tipu Abang Syami. Nanti insya-Allah saya minta lah Syafiq tolong buat kajian tentang Freemason ni lebih lanjut. Cuba tengok balik apa yang Aiman Bana ni cuba lakukan. Dan hari ni dia ada hantar satu buku dia kepada Menteri Agama kita hari ni, Dr. Zul. Dan ini satu benda yang cukup bahaya, yang buku dia dah menyebar luas. Buku dah menyebar luas dan orang-orang yang tidak tahu tentang background, bukan saya nak kata orang bawah, orang awam yang tak berapa ambil tahu, tapi bila baca buku macam ni, benda ni menjadi satu agenda yang cukup bahaya, yang mana kita tak mau tuan-tuan, yang kita tak mau, kita kena tentangan, kita kena tentang habis-habisan. Sebab tu hari ni mereka boleh buat apa saja di dunia ni tuan-tuan. Mereka kata mereka nak Palestin, mereka ambil. Mereka nak bubuh bom dekat Palestin, mereka boleh buat. Mereka kata mereka nak bunuh orang Islam, mereka boleh bunuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tuan-tuan. Sebab kita lemah. Sebab apa kita lemah? Sebab kita duk ikut mereka. Satu persatu, akhirnya kita akan masuk ke lubang Dajjal. Lubang bewok. Bersama-sama dengan mereka. Ya, Nabi SAW dah beritahu dah. Kan? Ini semua agenda tuan-tuan, ini semua agenda. Man. Tuan-tuan boleh tengok lah, banyak lagi sebenarnya tuan-tuan. Saya tak berapa pandai sangat benda ni, saya lebih pada bidang rawatan, tetapi saya juga mengaji sikit lah tentang ilmu apa ni, tentang apa ni, Freemason, gerakan Freemason, Illuminati ni. Saya cuma mengaji sikit, saya tak pandai, saya beritahu terang kan. Jadi insya-Allah saya pun tak mau nak panjang-panjang, jadi saya sudahi tuan. Saya minta ampun dan maaf jika terkasar bahasa perkataan saya. Saya minta ampun dan maaf. Dan ini akhir zaman tuan-tuan, yang mana hati-hati, jagalah keluarga masing-masing. Berilah ilmu yang baik pada keluarga masing-masing. Jaga keluarga kita dulu. Jangan jaga orang lagi. Jaga keluarga kita dulu, bagi kefahaman yang betul-betul. Kita takut kita betul, takut anak-anak kita tak betul. Takut kita semayang, takut anak-anak kita pergi minum arak. Hari ini terjadi. Bapa Pak Imam, anak kaki tunggang arak. Bapa Pak Imam, anak kaki berzina. Bapa ustaz, anak setan, macam-macam jadi. Ini akhir zaman tuan-tuan, lebih baik kita jaga keluarga kita. Dan mana inilah dikabarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun, yang mana fitnah Dajjal tuan-tuan, yang mana susah orang untuk kita lari tuan-tuan. Ingat, apa yang keluar ni belum pasti benda tu betul lagi. Apa yang keluar hari ni, berita yang keluar dalam media sosial ni, belum pasti ia tu betul lagi. Kadang-kadang fitnah, kadang-kadang macam-macam boleh jadi. Hati-hati tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang terikut juga. Dan saya kena istighfar banyak. Saya pun manusia. Kadang-kadang saya pun terikut dengan cara-cara mereka. Kadang-kadang saya pun terpengaruh dengan cara-cara macam ni. Jadi saya kena muhasabah diri sendiri. Saya tak kata saya buat betul semua, tak. Mungkin juga saya dulu pompang ada benda saya silap. Ada benda yang saya terlari. Saya kena mengakui. Tak apalah, kita jangan mention nama-nama mereka ni semua. Yang mana saya cuma beritahu tu tentang buku Aiman Bana tu lah. Yang mana dia telah buat tu memang tak betul lah bagi saya. Jadi itu sahaja tuan-tuan. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.